juga menjejaki asal-usul bangsa Melayu melalui kajian DNA yang telah dilakukan di Universiti Sains Malaysia, dan saya juga ada memasukkan sedikit data daripada kajian-kajian yang telah diterbitkan oleh penyelidik lain yang mungkin yang berkaitan dengan kesimpulan yang akan kita buat pada hari ini. Okey, sebelum kita memahami lebih lanjut tentang genetik, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu DNA. Dan bagaimana DNA ini boleh mengkodkan semua maklumat penting yang diperlukan untuk sesuatu organisma. Okay? DNA atau deoksiribonukleik asid merupakan satu molekul yang mengkodkan semua maklumat genetik dan arahan yang diperlukan oleh sel dalam badan kita. Pendek kata, tanpa DNA, sesuatu organisma tidak boleh terbentuk. Dan dalam manusia ada dua jenis DNA. Yang pertama kita ada DNA nuklear dan yang kedua kita ada DNA mitokondria. Okay. DNA nuklear adalah sejenis DNA yang terletak di dalam sel yang bertindak sebagai otak yang mengawal semua aktiviti di dalam sel badan kita. Okay. Manakala DNA mitokondria pula terdapat di dalam satu organel yang kita namakan sebagai mitokondria, dan organel ini merupakan satu kilang yang menjanakan tenaga yang diperlukan oleh badan kita. Kedua-dua DNA mempunyai kepentingan yang berbeza. Okay? DNA nuklear mengkodkan kebanyakan maklumat genetik yang diperlukan untuk menghasilkan protein yang diperlukan oleh badan kita, manakala DNA mitokondria lebih kepada mengkodkan protein yang diperlukan untuk penjanaan tenaga. Dan kepentingan dia dalam bidang asal saya masa saya buat PhD untuk kegunaan forensik, dan sampel yang saya kutip, sampel Melayu, sampel orang asli yang kita gunakan sebenarnya untuk develop database untuk kegunaan forensik. Tetapi memandangkan data itu boleh digunakan juga untuk kajian populasi, maka bila saya balik ke Malaysia pada tahun 2004, saya teruskan kajian dengan melihat kepada setiap subetnik. Masa PhD dulu Malay, as random Malay lah, saya panggil random Malay ya. Dan DNA mitokondria ni kenapa kita fokuskan kepada dia? Kerana dia adalah sejenis DNA yang boleh bertahan kepada degradasi. Dia boleh tahan, maknanya bakteria tak boleh degrade dia sangat sebab bentuk dia bulat. Dan kalau sekiranya analisis perlu dibuat ke atas tulang-tulang, sampel yang telah mereput dengan teruk, DNA mitokondria adalah satu-satunya harapan. Okay. Ada satu kes saya pernah buat tahun 2008. Kita masuk ke Gua Musang untuk keluarkan daripada bangkai pesawat mangsa-mangsa yang terlibat dalam kemalangan masa tu zaman 1950. Pesawat terhempas Dakota KN630, zaman komunis lagi masa tu. Jadi kita keluarkan tahun 2008. By that time dia dah duduk dalam tanah about 50 years, lebih kurang 50 tahun. Tapi alhamdulillah dengan menggunakan DNA mitokondria kita dapat mengenal pasti pemilik tulang tersebut dengan kita membuat perbandingan dengan saudara sebelah ibu. Okay. Alhamdulillah kita dapat 4 tulang sebab kebanyakannya dah hanyut disebabkan oleh banjir besar. Yang tinggal ada 4 tulang milik kepada arwah Korporal Muhammad Abdul Jalil, dan kita dapat identifikasi dia berdasarkan perbandingan dengan adik lelaki dia yang masih hidup. Jadi kita serahkan tulang tu balik dan dia dapat dikebumikan dengan sempurna dekat Muar Johor. Alhamdulillah. Selain daripada menyimpan maklumat genetik, DNA juga menyimpan 1001 kisah tentang kejadian yang berlaku di masa silam. Semalam saya ada buat pembentangan di perpustakaan, ada yang bertanya bagaimana kita nak mengetahui sama ada keturunan raja dan sebagainya, adakah perlu sehingga kita korek kubur dan sebagainya? Sebenarnya tak perlu. Kalau kita ada descendant ataupun ahli keluarga yang memang kita pasti bahawa dia adalah keturunan orang tersebut, kita perlu, orang yang kita ragu ini kita just boleh buat perbandingan sahaja. So tak perlu sampai nak korek kubur dan sebagainya. Tetapi memerlukan DNA daripada orang yang memang pasti daripada keturunan tersebut. Kenapa DNA menjadi sangat popular? Di Malaysia, teknologi analisis DNA datang agak lewat. Di negara barat seperti US dan juga UK, ia digunakan dan bukti dalam mahkamah telah diguna pakai pada tahun lewat tahun 80-an, dan kita start guna DNA lewat 90-an. Okay? Rentetan daripada satu kejadian, satu kes in 1998 kalau ada yang ingat. Okay, kes yang melibatkan high profile case lah. So jadi masa tu baru Malaysia start
acquire teknologi DNA. Saya sendiri pergi buat PhD tahun 2000. Saya sendiri baru belajarlah macam mana nak analisis dan sebagainya. Dan bagaimana DNA sebenarnya boleh menyimpan cerita tentang asal-usul kita, dan adakah DNA ini sebenarnya boleh digunakan untuk menjejaki asal-usul kita. Dan yang paling penting sekali, saya harap selepas 30 minit ini, saya boleh meyakinkan anda semua yang sebenarnya kajian ini boleh dipercayai. Kalau ia tidak boleh dipercayai, all the investment, duit geran yang kita gunakan sebenarnya adalah satu pembaziran semata-mata. Dan usaha saya untuk bercakap pada hari ini juga adalah membuang masa. Jadi yang penting sekali, adakah kesimpulan, adakah kajian ini boleh dipercayai? Adakah DNA ini sebenarnya boleh menunjukkan dari manakah asal-usul kita? Bolehkah kita go back 200 years ago, go back 100 years ago, apa yang berlaku dekat pentas Sunda dan sebagainya? Okey, bila bercakap tentang DNA, kita boleh melihat melalui dua kaedah. Satu melalui paternal dan satu lagi melalui maternal. So kita boleh menyusuri kita punya asal-usul sama ada melalui sebelah ibu atau sebelah ayah. Jika melalui sebelah ibu, kita perlu menggunakan DNA mitokondria. Ini akan DNA mitokondria akan memberi maklumat semua saudara mara yang share nenek yang sama. Kakak, nenek, mak saudara, bapa saudara, semua lelaki atau perempuan, asalkan daripada sebelah nenek yang sama, akan mempunyai DNA mitokondria yang sama. Tetapi sebaliknya, Y kromosom pula, teruskan. Y kromosom pula hanya menjejaki sebelah bapa sahaja, tetapi malang sekali Y kromosom tidak diberi kepada anak perempuan. Jadi sekiranya satu keturunan tidak mempunyai anak lelaki, maka Y kromosom akan terputus setakat generasi itu sahaja. Dia tak boleh. Okay? Tak sama dengan mitokondria, ibu akan beri kepada anak lelaki dan juga anak perempuan. Next. Okay? Ini adalah pewarisan melalui DNA mitokondria. Yang bagusnya, DNA mitokondria dan DNA kromosom tidak mengalami rekombinasi. Maknanya kalau diberi kepada anak, daripada macam mana ayah punya DNA, macam itulah anak punya DNA. Diwariskan secara bulat-bulat kepada anak tanpa melalui perubahan. Dan sebab tu kita boleh melihat sejarah yang berlaku 70,000, 80,000 tahun dahulu kerana DNA ini tidak mengalami perubahan kecuali sedikit-sedikit mutasi yang kita ada, statistical calculation yang boleh kita counter balik. Okey, secara amnya DNA mempunyai dua bahagian utama. Satu bahagian yang mengkodkan jin. Okey, bahagian ni tidak boleh ada banyak perubahan kerana sifat kita lebih kurang sama. Kita ada dua kaki, kita ada dua tangan, dua mata. Dan maklumat yang dikodkan oleh jin ini tidak boleh berbeza antara manusia kerana ia perlu sama dan perbezaan antara kita sangat sedikit pada bahagian ini. Okay? Tetapi kita ada satu bahagian lagi yang mempunyai kadar mutasi yang tinggi dan menyebabkan setiap daripada kita akan kelihatan berbeza. Kenapa ini penting? Kerana kalau kita lihat DNA sebagai satu molekul yang sangat besar, kita perlu orang kata pilih kawasan-kawasan yang tertentu sahaja untuk kita gabungkan maklumat untuk menjurus kepada individualization. Ataupun kalau kita nak melihat kepada satu-satu bangsa dan sebagainya atau kepada satu-satu ciri, kita perlu menggunakan beberapa penanda supaya kita boleh mendapat data yang lebih. Sebagai contohnya, kalau kata saya menggunakan hanya satu penanda, okay? Contoh untuk hari ini, saya katakan bahawa saya perlu memanggil seseorang daripada dalam dewan ni yang memakai songkok. Bila orang daripada luar datang, tengok ramainya pakai songkok. Siapa dia sebenarnya yang saya nak cari? Okey, dan kemudian saya cakap pakai songkok, pakai baju warna putih. Saya guna dua penanda. Bila dua penanda, maknanya saya lebih menjurus kepada orang tersebut. Songkok, baju putih. Okey, tak boleh cari lagi sebab ada 2-3 orang yang bersongkok dan berbaju putih. Saya masukkan penanda ketiga. Bersongkok dan bertali leher merah. Okey, jadi bila bersongkok itu baru 3 penanda sahaja, saya dah boleh orang yang saya minta tolong tadi dah boleh identify, okay, siapakah saudara yang saya maksudkan. Dan jika saya tambahkan lagi penanda, makin banyak penanda, makin spesifik pemilihan tersebut. Okay, itu adalah antara, selalu saya bagi contoh kalau dekat student pun macam tu supaya dia senang faham kan. Jadi, okay, next. Okay. Penggunaan DNA untuk menjejaki asal-usul manusia menjadi sangat popular selepas satu penerbitan dalam Nature. Kalau dalam bidang saintifik ni, Nature adalah
jurnal yang bertahap sangat tinggi lah, impact factor pun sangat tinggi. Pada tahun 1987 oleh Khan et al. Daripada, tak silap saya, daripada States ya, di mana dia mengatakan manusia moden yang ada pada zaman sekarang adalah berasal daripada mitochondrial Eve yang hidup di Afrika lebih kurang 200,000 tahun dahulu. Okay. Wanita ini merupakan induk kepada semua manusia yang ada pada zaman sekarang. Dan kemudian, next. Okay. Sebelum wujudnya Eve, ini telah dibuktikan secara arkeologi dan sebagainya, telah wujud di atas muka bumi manusia purba. Ada pelbagai jenis manusia purba, teruskan. Okay, kita ada Afarensis lebih kurang 3 hingga 3-4 juta tahun dahulu. Kita ada Africanus lebih kurang 2.5 juta. Homo habilis, Homo erectus dan yang terakhir, manusia purba yang terakhir, Neanderthals lebih kurang 200,000 hingga 280,000 tahun dahulu. Dan manusia moden dipercayai menggantikan manusia purba di muka bumi kerana mereka ini, manusia purba, tidak dapat lagi beradaptasi dengan iklim dan juga persekitaran yang mungkin satu masa dahulu lebih sejuk tapi suhu meningkat dan akhirnya mereka tidak dapat beradaptasi, mereka kalah kepada persekitaran dan akhirnya mereka pupus. Dan kemudian manusia Homo sapiens sapiens mengambil alih sebagai satu-satunya jenis Homo sapiens di atas muka bumi. Next. Terdapat dua teori utama tentang asal-usul dan penghijrahan manusia. Rentetan daripada mitochondrial Eve tadi, maka keluarlah satu lagi hipotesis iaitu out of Africa yang mengatakan selepas wujudnya Eve lebih kurang 200,000 tahun dahulu, mereka ini kemudian bergerak keluar daripada Afrika. Dan akhirnya mereka inilah yang akhirnya menduduki seluruh bumi. Okay, seluruh bumi lebih kurang 70,000 tahun dahulu mereka bergerak keluar dan tiba di Asia Tenggara dan juga ada yang naik ke atas tiba ke kawasan Eropah. Ada satu lagi pendapat, multi-regional origin, mengatakan manusia moden wujud secara independen di lokasi yang berbeza. Dan ini tidak dapat diterima melalui bukti DNA kerana DNA sekiranya betul mereka ini berevolusi daripada manusia purba, okay, mereka sepatutnya mempunyai DNA yang lebih tua. Okay, tadi saya dah tunjukkan berapa umur Africanus 3.4 juta, tapi tidak ada data DNA yang menunjukkan bahawa usia manusia moden atau Homo sapiens sapiens adalah sehingga jutaan tahun. Okay? Dan sekiranya mereka berevolusi, semalam bila saya bercakap di perpustakaan lepas presentation, dia orang untuk tidak mengesahkan teori Darwin ya, dia kata kalau betul kita ni berevolusi daripada beruk dan juga orang hutan atau orang hutan, kenapa masih ada orang hutan yang dalam keadaan orang hutan? Bila pula mereka itu nak berevolusi menjadi manusia? Okay? So itu antara percubaan untuk menyangkal tanpa bukti DNA. Tapi sekarang kita dah ada bukti DNA, kita boleh bercakap secara ilmiah. Okay, next. Siapakah Melayu? Okay, menjurus kepada apa yang ingin kita dengar hari ini. Okay. Ini merupakan persoalan saya pertama kali membentangkan pada tahun 2012 di PWTC. Okay. Daripada kajian, tapi masa tu data tidak sebanyak pada hari ini. Okay, teori out of Taiwan. Teori out of Taiwan ni ataupun slow boat mengatakan bahawa penutur bahasa Austronesia telah berhijrah keluar dari Taiwan dan bergerak ke arah Asia Tenggara sekitar 10,000 tahun dahulu. Sekejap lagi saya akan tunjukkan kenapa kita tidak boleh menerima bahawa orang Melayu berasal daripada Taiwan mahupun Yunan. Dan kepercayaan bahawa orang Melayu berasal daripada Taiwan dan Yunan kemungkinan besar kerana kita berkongsi bahasa yang sama dan mungkin dipercayai bahawa merupakan keturunan daripada mereka yang bergerak keluar daripada Taiwan menggunakan melalui teori slow boat ini. Next. Kajian saintifik yang menggunakan pelbagai penanda DNA macam saya sebutkan tadi beberapa jenis DNA yang kita gunakan telah menunjukkan pergerakan manusia di Asia dan juga Asia Tenggara lebih menjurus daripada pergerakan selatan ke utara. Satu kajian telah diterbitkan oleh Hugo Pan Asian SNP Consortium pada tahun 2009 dalam majalah Science, juga satu majalah yang sangat tinggi profilnya untuk kajian saintifik, telah menunjukkan bahawa Asia Tenggara adalah lokasi terawal kemasukan manusia di kawasan Asia, bukan Asia itu sendiri, bukan di kawasan yang lebih tinggi,
Utara, sebaliknya di Asia Tenggara itu sendiri. Dan Asia Tenggara merupakan sumber utama takungan genetik bagi populasi di Asia. Okay, next. Analisis filogenetik merupakan satu analisis menggunakan software menunjukkan bahawa orang asli Semang dan orang Melayu terletak pada cabang yang lebih awal apabila kita buat plotting dan berbanding populasi di Asia Timur. Dan ini membuktikan bahawa orang asli dan juga orang Melayu ada populasi yang lebih tua berbanding populasi di Asia Timur. Next. Daripada data yang diperolehi menggunakan DNA mitokondria menunjukkan bahawa orang asli di Semenanjung Malaysia iaitu orang Semang adalah berasal daripada kumpulan manusia moden terawal yang bergerak keluar dari benua Afrika. Dan yang menariknya, orang Melayu juga berkongsi DNA yang usianya hampir sama dengan orang Semang. Dan saya temui DNA ini dalam orang Kelantan, dalam orang Rawa, dalam orang Bugis, dalam orang Jawa. Walaupun tidak ramai tetapi ada representatif daripada setiap sub-etnik yang kita kaji. Dan mereka ini dipercayai telah mengambil laluan pantai kerana laluan pantai suhunya kurang ekstrim, laluannya lebih landai, tidak berbukit bukau dan mereka ini telah tiba di Asia Tenggara lebih kurang 70,000 tahun dahulu. Next. Ini adalah data berdasarkan kromosom Y melalui paternal yang sebelum tadi adalah maternal. Next. Satu kajian yang sangat komprehensif saya mulakan pada tahun 2007 di mana kita libatkan 11 sub-etnik Melayu di Semenanjung Malaysia, Kelantan, Banjar, Bugis, Jawa, Mendeling, Kedah, Campur, Patani, Aceh, Minangkabau dan Rawa. Kenapa kita jadikan Kelantan sebagai satu sub-etnik? Kerana saya masa itu saya start kerja di kampus kesihatan Kubang Kerian dan kajian daripada PhD saya ada buat randomly dan kita ada data orang-orang daripada mana dan sebagainya. Saya lihat Kelantan DNA dia ada sedikit keunikan. Dia ada satu orang kata apa? Unik dia dan agak berbeza daripada randomly yang lain dan bila kita buat kajian saya decide untuk letakkan Kelantan ni sebagai satu sub-etnik yang asing. Dan bila nak sampling orang Kelantan agak mudah untuk mencari 3 generasi yang tidak bercampur. Saya pergi Macang senang je. Orang Macang. Dia bapa orang Macang situ, orang kampung tu juga. Kalau sub-etnik lain macam Mendeling dan sebagainya agak sukar untuk saya dapat yang clean 3 keturunan. Maknanya ada dah bercampur. The reason saya tak nak bercampur sebab saya nak betul-betul. Kalau kata orang Jawa, betul-betul orang Jawa, sekurang-kurangnya 3 keturunan atau seingat-ingatnya. Kalau dia rasa, saya rasa tok kepada tok saya orang Portugis, saya tak ambil dah. Jadi sampel Kelantan ada banyak. Ada ramai sebab saya pergi Pasir Putih, saya pergi Macang, saya pergi Rantau Panjang, senang dapat. Dan yang lain-lain tu agak perit sikit. Aceh sampai saya terpaksa minta tolong dengan Tan Sri Sanusi Junid. Orang Aceh, orang Mendeling saya tak ingat. Ramai yang buat kerja yang on ground level, dia orang terpaksa kontak kadang-kadang persatuan dan sebagainya untuk dapat this pure lineage. Dan sekarang ni saya sedang menjalankan kajian yang serupa ke atas masyarakat orang asli bersama dengan Prof. Datuk Zaki. Okey, ini adalah data daripada kajian pelajar PhD saya. Publish in ada paper 2000, tak ingat saya 2012 kot Okey, menunjukkan bahawa DNA mitokondria untuk orang Melayu ada yang berusia sehingga 59,000 tahun plus minus. Okey. Dan usia ini turut dikongsi hampir sama dengan orang asli Semang. Bukan orang asli Senoi ataupun Proto-Malay. Saya harus sebut Semang. Sebab Semang adalah merupakan, this is world recognized as the oldest population in the world yang ada di Semenanjung Malaysia, termasuk juga yang tinggal-tinggal sikit dekat Papua dan juga Australia. Dan satu lagi kajian juga dibuat oleh student-student saya, Edino dan juga Nur Waliuddin, menunjukkan bahawa dengan menggunakan pelbagai penanda DNA, sub-etnik Melayu mempunyai persamaan genetik yang sangat tinggi. Itu memang kita dah, orang kata apa, kita dah expect. Tetapi yang menariknya, apabila kita buat analisis menggunakan
Ini kita panggil NJ dendrogram berdasarkan penanda HLA A, B dan C, W. Next. Okay. Orang Melayu dikelompokkan dalam satu kumpulan yang sama. Tidak pula dikelompokkan bersama orang Yunan, orang Taiwan, Mongolia, Nigeria dan sebagainya. Dan data daripada pelbagai penanda DNA adalah sangat konsisten. Okay, next. Ini adalah penanda lain, HLA A, B dan DRB1. Juga sekali lagi, orang Rawa, Minangkabau, Kelantan, Filipina, kali ini masuk Filipina, dalam kumpulan BBJ adalah Banjar Bugis Jawa. Kerana mereka mempunyai persamaan genetik yang sangat tinggi, maka jurnal punya reviewer minta kita gabungkan sekali SBBJ. Okay. Dan satu lagi yang menarik, okay, BBJ dengan Kelantan, Banjar Bugis Jawa, terutamanya orang Jawa mempunyai similarity genetik yang sangat tinggi dengan orang Kelantan. Okay. Next. Okay, ini adalah yang terbaru sekali, 2016, pelajar Adriani, staf Jabatan Kimia Malaysia, Johor Bahru, menggunakan penanda STR, menunjukkan sekali lagi bahawa orang Melayu dikelompokkan bersama-sama, okay, tidak dengan kumpulan daripada Taiwan. Taiwan ada di sebelah bawah sana, yang titik warna pink, okay, kuadran bawah sebelah kiri. Ini satu lagi, menggunakan penanda HNA, juga orang Melayu dikelompokkan bersama-sama, tidak bersama dengan populasi lain. Next. Cytokine, juga keputusan yang sama. This one, tolong back sekejap. Orang Taiwan, Taiwan Zhao, Taiwan Hakka, Ami, Ataya dan Minan, mereka ini adalah origin of Taiwan. Maknanya this is orang asli Taiwan. Tidak pula dikelompokkan bersama dengan orang Melayu. Sekiranya kita dikatakan berasal daripada Taiwan, maka kita harus berada dalam kelompok yang sama kerana kita mempunyai similarity genetik yang sama dengan mereka. Next. Ini adalah berdasarkan analisis KRR. Okay, next. Kita dikelompokkan bersama dengan orang Maori untuk KRR. Sekali lagi, juga bersama dengan orang Maori. Next. Okay, ini agak menarik. Ini adalah satu plot yang menunjukkan usia sesuatu populasi berdasarkan KRR juga. Ini telah saya publishkan dalam PLOS ONE tahun lepas. Okay, yang di bawah sekali kanan, ke kanan menunjukkan populasi yang lebih tua berbanding bila bergerak ke kiri. Orang Batik, Australian Aborigin, Papuan Irian Jaya dan sebagainya, memang kita yakin bahawa mereka adalah antara populasi yang tua. Dan Melayu, Maori dan sebagainya berada di tengah-tengah. Okay, dan Taiwan, Han, South Korea dan sebagainya berada di atas lebih tinggi. Okay, maknanya usia mereka jauh lebih muda daripada usia kita. Next. Satu kajian telah dilakukan oleh Kong et al. Pada tahun 2010 di mana melibatkan individu yang sangat ramai across China continent, dan beliau juga mencadangkan pergerakan dari arah selatan bagi populasi Asia Timur. Okay? Dan dia mencadangkan bahawa takungan genetik bagi di China itu sendiri adalah berasal daripada kawasan selatan. Next. Dan apabila dibandingkan dengan data yang ada pada saya, DNA mitokondria kita lebih tua daripada apa yang didapati oleh Kong, di mana yang paling tua pada Kong lebih kurang 45,000, sedangkan apa yang kita ada di kawasan pada orang Melayu adalah lebih kurang 60,000 tahun. Dan data juga tidak menyokong, berdasarkan data mitokondria DNA ini, kita tidak dapat menyokong hipotesis pergerakan manusia dari arah utara ke selatan bagi populasi Asia Timur dan juga Asia Tenggara. Dan secara tidak langsung kita boleh menolak the slow boat theory. Okey, kesimpulannya sekarang, kesemua subetnik Melayu ini ternyata berasal daripada susur galur yang sama dan berkongsi keturunan yang sama. Perpisahan yang disebabkan oleh sempadan geografi dan politik pada hari ini menyebabkan kita dilihat sebagai populasi yang berbeza, sedangkan kita mempunyai hubungan genetik yang sangat akrab. Maka tidak hairanlah kita berkongsi cita rasa yang sama, tradisi yang sama dan budaya yang sama. Tidak perlu dipersoalkan siapa yang memulakan batik, siapa yang makan popiah dahulu dan sebagainya, kerana kita sebenarnya berasal daripada nenek moyang yang sama.
Dan kesemua hasil kajian ini menunjukkan penanda DNA yang digunakan boleh memberi gambaran yang tepat bagi hubung kait antara manusia. Kenapa saya katakan begini? Kerana data yang saya tunjukkan sebentar tadi melalui plot-plot yang kita dah simplify menunjukkan keputusan yang sangat konsisten. Sekiranya setiap penanda memberi jawapan yang berbeza, maka kita sebenarnya tidak boleh mempercayai penanda mana yang kita boleh pakai sebenarnya. Tapi it's always menunjukkan bahawa orang Melayu will always be plotted together, tidak dengan orang Yunan, tidak dengan orang Taiwan, dan agak jauh juga dengan populasi daripada European dan sebagainya. Data genetik juga menunjukkan bahawa orang Melayu adalah satu populasi yang cukup tua dan telah wujud dan merupakan penghuni terawal Kepulauan Melayu yang kita masih wujud sehingga ke hari ini. Bukti melalui kajian DNA juga tidak menyokong kepercayaan selama ini bahawa orang Melayu berasal dari Taiwan dan Yunan. Dan sebab tu saya kata sampel yang pure sangat penting. Sekiranya saya tidak melakukan pemilihan yang betul-betul dan berhati-hati, sekiranya ada yang neneknya orang Dutch, neneknya atau atuknya berasal daripada sebelah Europe dan sebagainya, ia akan menyebabkan data tu akan beralih ke sana. Itu bukan kita tidak boleh mempercayai data, tapi sebenarnya teknik bila kita buat analisis, pemilihan sampel dan sebagainya sangat mempengaruhi keputusan DNA. Terbaru ada yang bertanya kepada saya, ada kajian dilakukan menunjukkan bahawa menggunakan tulang rangka dan juga penerbitan-penerbitan yang baharu daripada Melayu, Singapura dan sebagainya. Saya kata saya tidak boleh komen sangat sebab saya tak tahu how pure dia orang punya sampel. Melayu can be Melayu, tapi macam saya sendiri, bila saya buat DNA saya, tahun 2000 saya buat PhD, saya buat DNA saya sendirilah sebab free kan. Jadinya saya tidak dapat mencari di mana asal usul saya sehinggalah pada tahun 2010, kalau tak silap saya, ada publication menunjukkan bahawa P1, jenis mitokondria saya, adalah berasal daripada Papua New Guinea. Jadi bila fikir balik memang tidak mustahil kerana nenek saya orang Jawa, datang daripada tanah Jawa sebelum merdeka, dan mungkin kemungkinan besar neneknya juga telah berasal daripada Papua, dan kerana Sundaland dulu adalah satu tanah besar dan boleh bergerak dengan lebih mudah berbanding sekarang, maka tidak mustahil. Dan selepas data tu diterbitkan, ada editor daripada tempat lain bertanya, adakah awak pasti orang Melayu ada P1? Ada dua, saya dengan seorang lagi. Saya tak ingat daripada subetnik mana P1 yang sangat spesifik kepada Papua New Guinea. Saya rasa harapan saya semoga apa yang saya bentangkan hari ini boleh meningkatkan keyakinan kita semua bahawa sebenarnya kita adalah penduduk asal di Sundaland. Dan tidak perlulah ragu-ragu dari mana kita datang, sebenarnya kita lah orang Melayu dari Kepulauan Melayu. Terima kasih. Keluar dari benua Sunda, out of Sundaland, yang dikemukakan oleh Profesor Stephen Oppenheimer, seorang ahli sains dari Oxford University. Teori ini bukan sahaja menggabungkan penemuan arkeologi dan antropologi dari sudut linguistik dan budaya seperti mana teori-teori sebelum ini, tapi ia juga turut menggunakan kaedah analisa DNA. So, menurut Oppenheimer pada tahun 1998 melalui buku dia Eden in the East, The Drowned Continent of Southeast Asia, Oppenheimer telah menyatakan bahawa bangsa Melayu merupakan penduduk asal benua Sunda sejak 16,000 tahun yang lalu sehingga berakhirnya zaman air batu. Benua Sunda digambarkan sebagai sebuah tanah besar tropika yang mempunyai saiz 2 kali ganda lebih besar dari benua India dan mempunyai penduduk tempatan sendiri yang kaya dengan budaya. But at the last ice age telah berlaku banjir besar yang menggugat peradaban ini dengan menenggelamkan most of Sundaland. Akibatnya berlaku pemisahan kawasan bentuk muka bumi seperti mana bentuk muka bumi Asia Tenggara yang kita tengok hari ini. And due to the rise in sea level, sebahagian besar penduduk benua Sunda terpaksa berhijrah keluar, dan ini termasuklah ke Taiwan dan Indochina di bahagian utara, ke pulau-pulau di Pasifik Selatan sehingga ke Madagaskar. Yang lainnya tetap tinggal di tempat asal yang kini dikenali sebagai Asia Tenggara. Menariknya, teori Oppenheimer mengenai asal-usul bangsa Melayu turut dikaitkan dengan sebuah tamadun yang hilang iaitu Atlantis sejak sebelum Masihi.
Profesor Santos dari Brazil telah menamakan benua Sunda sebagai The Lost Continent of Atlantis, seperti mana yang digambarkan oleh ahli falsafah Greek Plato dalam Timaeus and Critias. Atlantis pun ada banyak teori, tapi Oppenheimer dan Santos merumuskan yang ciri-ciri Atlantis banyak menyamai benua Sunda ataupun Sundaland. Wallahualam. Kalau kita tengok lagi kat sini, macam mana banjir terjadi adalah sebab ini adalah lilitan gunung berapi. Ini yang memecahkan benua-benua kepada kepulauan ya. Dan maka terjadilah perhijrahan manusia. Dan di benua Sunda ini juga disebut sebagai Atlantik, ada Atlantis dahulu ya. Jadi hari ini baru ditemui di utara Filipina dan selatan Jepun tu satu lagi piramid yang lebih tua pada piramid di Mesir ya. Kalau kita tengok tangga dia pun tinggi, maknanya orang dulu probably lebih tinggi pada kita. Ya, tangga dia tu nak panjat susah ya. Dan piramid dia lebih besar daripada piramid di Mesir ya. Dan kalau kita tengok tulisan dia ni, cuneiform ni, seakan-akan yang ditulis di Mesir, yang bahan-bahan lain ya, artifak lain yang dijumpai adalah keris dan dama ataupun pinggan mangkuk tu ya. Yang kita lihat sini, kawasan ni besar ya, dan ini adalah ukiran macam orang dan juga ada kubur-kubur di situ ya. Itu terletak betul-betul di dasar laut sebagai agaknya Tuhan nak tunjukkan kepada kita ada apa orang kata tamadun ya yang paling tua. Ini 10 tahun ya. 10,000 tahun umur dia. Yang di Mesir tu 5,000 tahun, ini 10,000 tahun. Ya, dan pakar-pakar kaji sains masih lagi mengkaji dia punya batu bata sini, dan kajian itu belum lagi dipublish ya. Jadi gambar ni pun tidak boleh dikeluarkan sebab ia belum jurnal dia pun belum keluar lagi ya.